Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 11 hari sudah kita berpuasa, dan pada hari ini insya-Allah seperti mana semalam dah diceritakan tentang perkara yang berkaitan tentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mula mendakwah kepada Quraisy secara terang benderang terhadap mereka, dan maka ramai yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ada di antara mereka yang ada buat pertemuan kerana musim haji nak datang. Maka apa yang dilakukan oleh mereka untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama berkaitan dengan Abu Lahab. Maka Abu Lahab kita tahu adalah pakcik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada setiap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di musim haji, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti setengah orang, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke tempat mereka tinggal, akan pergi ke pasar Uqaz, akan pergi ke tepi Jannah, Zulmajaz, untuk berdakwah kepada mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Lahab adalah Abu Lahab akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada belakang. Dan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwah, memberitahu kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hari akhirat, tentang syurga, tentang neraka, maka apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Dia berkata, jangan percayakan dia. Dia adalah seseorang yang dah keluar daripada agama kami, dan dia ni adalah seorang yang penipu. Subhanallah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ni penipu, sedangkan sebelum ini kita tahu dia digelarkan Al-Amin. Maka cerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ni kecoh di Mekah, menyebabkan orang-orang Arab apabila mereka balik daripada musim haji, mereka akan sebarkan kisah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan serta-merta Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi famous, menjadi insta famous kan. Kalau kita sekarang musim sekarang ni, zaman sekarang insta famous, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebar, kisahnya tersebar di seluruh pelosok bumi Arab. Subhanallah. Selepas musim haji. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah sebenarnya cara orang-orang Quraisy, mereka yang berada di Mekah, menjatuhkan, mengacau untuk seperti mana ada menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana tajuknya pada hari ini. Okey. Apa yang mereka lakukan adalah 4 perkara. Yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang besar Quraisy dan sebagainya, yang pertama mereka memperolok-olokkan, memperlekehkan Islam, mempermain-mainkan dan mempersendakan Islam. Dengan satu tujuan mereka, untuk melemahkan kaum muslimin serta menjatuhkan kekuatan semangat mereka, supaya mereka ni terasa adakah Islam ini, agama ini benar ataupun tidak. Lalu mereka melemparkan Rasulullah SAW dengan berbagai tuduhan yang tak baik, maki hamun, memanggil Rasulullah SAW sebagai seseorang yang gila. Subhanallah. Maka khususnya dekat sini, yang ramai yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah daripada golongan-golongan yang lemah, yang di mana istilahnya lemah dipanggil mustad'afin. Maka orang-orang yang lemah ni, mereka ni inginkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan hak mereka. Mereka inginkan hak sesama. Sedangkan mereka yang kaya raya, mereka yang ada pangkat, mereka tidak hiraukan orang-orang yang lemah.
maka ramai mustad'afin mereka ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku? Quraisy mempersendakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama jemaah yang ada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata secara bongkak, secara angkuh, itulah dia sahabat-sahabat yang dikurniakan Allah ke atas mereka. Maka dekat sini nampak tak cara mereka menjatuhkan, kerana kalau kita letakkan konteks kita pada hari ini, subhanallah, adalah mereka yang berpangkat, mereka yang berternama, maka yang mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam setakat mereka yang orang-orang biasa ataupun orang-orang lemah ataupun orang-orang yang miskin, yang tak ada pangkat, yang tak ada kuasa dan sebagainya. Commoners, normal people, kan, ataupun lebih teruk daripada itu. Maka itu yang mereka ejek, mereka menjadikan sebagai satu bahan untuk jatuhkan Islam. Subhanallah. Maka Allah SWT menjawab, wa kadza ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Subhanallah. Apa yang maksudnya? Okey, demikianlah Allah, iaitu kami, Allah uji sebahagian daripada mereka. Siapa sebahagiannya? Mereka yang kaya. Dengan sebahagian lain, iaitu mereka yang miskin. Kerana apa? Supaya yang kaya itu berkata. Nampak tak? Atas kesombongan. Orang semacam inikah di antara kita yang diberikan anugerah Allah kepada mereka? Maka Allah berkata, Allah berfirman, okey, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Alaysallahu bi'a'lami syakirin. Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Subhanallah. Maka ini yang kita nak kena perhatikan. Cara yang pertama adalah untuk menjatuhkan, untuk mengacau dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dakwah Islam ini. Yang pertama adalah meremehkan, menjatuhkan nama baik Islam itu tersendiri. Subhanallah. Ayat daripada ini juga seperti mana disabdakan pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i laghalun. Yang bermaksud dekat sini, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu ketawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka, iaitu yang beriman ni, melintas di hadapan, berjalan di hadapan mereka yang berdosa ni, mereka saling kelip-kelipkan mata, kasih isyarat, tengok ni, tengok. Kan? Dan apabila kembali kepada kaumnya, kepada kawan mereka, mereka kembali dengan keadaan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat, terbalik. Nampak tak? Subhanallah. Orang-orang yang di mana tak beriman, bila mereka berjumpa antara mereka, mereka sentiasa mengutuk, ketawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang yang beriman jalan di depan mereka, seperti mana dikatakan tadi, mereka akan menggunakan mata untuk isyarat. Subhanallah. Nak menjatuhkanlah atau nak memalukanlah. Isyarat kepada members, isyarat kepada kawan, isyarat kepada keluarga. Tu dia. Kan? Macam itu. Subhanallah. Okey? Dan apabila balik kepada kaum ataupun member sendiri, mereka akan dalam keadaan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin,
Mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Mereka salah pilih jalan. Mereka ni dah tersalah hala tujuan dan sebagainya. Subhanallah. Kedua, ada untuk menjatuhkan dakwah Rasul SAW yang dilakukan pada zaman itu. Mencacatkan imej Islam dan menimbulkan kekeliruan supaya tersebarnya false news dan berita palsu tentang ajaran-ajaran Islam dan cerita penipuan tentang peribadi Rasulullah SAW sendiri. Supaya apa? Bila diberikan cerita, dengar-dengar cerita dan sebagainya, berita-berita yang bukan sahih, berita-berita yang tak benar, supaya apa? Tidak memberi peluang kepada orang ramai untuk berfikir. Untuk berfikir tentang apa? Tentang dakwah Rasulullah SAW. Jadi bila tidak sampai berita ataupun cerita yang benar, dimumuk-mumukkan dengan cerita-cerita yang menyeramkan, maka itu akan mencacatkan imej Islam, akan merosakkan dakwah Rasul SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Quraisy adalah menggembar-gemburkan tuduhan mengenai Quran, yang ianya Quran ini sebagai satu dongeng, cerita dongeng, rekaan orang-orang kuno, orang-orang yang terdahulu. Subhanallah. Cara yang kedua. Di mana dalam Al-Quran, surah Furqan, Allah bersabda, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Mereka berkata, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu yang diminta oleh Muhammad SAW supaya dituliskan. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk difaham. Ini kata-kata orang-orang Quraisy, kata-kata mereka yang ingin menjatuhkan dakwah Rasulullah SAW. Maka Al-Quran ini setakat cerita-cerita dongeng. Subhanallah. Cara yang ketiga, untuk melarang mereka yang baru, yang tak tahu tentang Al-Quran, untuk menghalang mereka yang tiba-tiba ada minat untuk mempelajari Al-Quran, untuk mengenal Islam, untuk berjumpa dengan Muhammad SAW, maka usaha yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang Quraisy yang melanggar, yang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan ajaran Islam, ajaran baru ini, maka mereka menyaingi Al-Quran dengan dongeng-dongeng silam, dengan cerita-cerita lama. Menyungguh orang ramai dengan cerita-cerita supaya mereka sibuk dengan cerita-cerita yang lama. Kepada interest lah. Ini cara dakwah mereka. Cara mereka halang orang-orang untuk mengikuti Rasulullah SAW. Contohlah, kalaulah Rasulullah SAW buat ceramah, mengadakan majlis ta'lim, maka yang menghalang mereka adalah mereka-mereka yang datang dengan hiburan yang berbeza. Cara untuk menarik yang berbeza. Mungkin dari segi hiburan, mungkin dari segi khayalan, permainan dan sebagainya. Supaya apa? Lebih ramai orang attracted, terpesona dengan gaya cara mereka daripada apa yang diajak oleh Muhammad SAW. Subhanallah. Maka ada seseorang yang nama Nadar. Maka dia sanggup pergi ke satu tempat namanya Hira. Di sana dia mempelajari perbualan raja-raja lama seperti Raja Parsi, perbualan Rustam ataupun Rustum dan juga Asfandia. Kemudian dia pulang balik dan dia mendapati bahawasanya Nabi Muhammad SAW sedang mengadakan majlis zikir, sedang mengadakan majlis tazkirah contohnya,
untuk mengingatkan tentang penyiksaan di akhirat, syurga, neraka dan sebagainya. Maka Nadar pun bertindak untuk mengadakan majlis yang sama. Majlis yang sama. Maksudnya majlis yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan bangganya dia berkata, demi Allah, sesungguhnya perbualan Muhammad itu taklah sehebat seperti mana apa yang aku bawa. Lalu dia menceritakan hikayat-hikayat raja-raja Parsi, cerita tentang Rustam dengan Asfandiar tadi seperti mana yang dibaca ataupun dipelajari. Maka diakhiri majlisnya dengan berkata, dengan apakah yang kamu katakan Muhammad itu lebih baik daripada aku? Subhanallah. Nampak tak cara mereka nak menunjukkan. Dalam sini ada konteks, ada mengutuk Muhammad SAW dari segi apa? Dari segi Nabi Muhammad ini dulu tak pandai baca. Nabi Muhammad ini dulu tak pandai menulis. Macam mana datang cerita ni? Aku ni, nampak tak ada keegoan. Maksudnya aku ni lebih pandai daripada dia. Na'udzubillah min zalik. Maka kita jangan adakan sifat takabur, sifat riak, sifat menunjukkan ataupun sifat dalam diri mengatakan aku ni, saya ni lebih baik daripada orang lain. Subhanallah. Maka ini yang dilakukan oleh Nadar. Maka ada riwayat daripada Ibn Abbas yang mengatakan bahawa Nadar ni kalah. In the sense that dia tak mampu untuk menarik orang-orang untuk datang mendengar cerita-ceritanya. Kan? Seperti mana Rasulullah SAW melaksanakan dakwahnya dengan baik, di mana ramai lagi orang yang mengikuti Islam. Maka akhirnya diriwayatkan Nadar membeli beberapa hamba perempuan untuk apa? Kerana apabila dia mengetahui di mana terdapat beberapa orang lelaki yang tertarik untuk mendengar dakwah Rasulullah SAW, maka Nadar ni akan mengirim wanita-wanita hamba-hamba ni yang cantik-cantik, untuk menghasut lelaki-lelaki tadi yang ingin mendengar, pergi ke Muhammad SAW. Maka hasutan ni dengan apa? Dengan minuman keras, dengan makanan-makanan yang sedap-sedap, dengan hiburan, dengan nyanyi-nyanyian daripada hamba-hamba yang cantik ini. Hingga dengan itu, kecenderungan mereka yang ingin mengikuti Muhammad SAW nak ikut kepada Islam terhakis, kena stop, pupus daripada hati. Kerana apa? Kerana telah digoda dengan hamba-hamba wanita ini. Subhanallah. Maka ini cara yang ketiga, bagaimana mereka nak deviate, mereka nak tarik perhatian orang-orang yang berada di Mekah. Kan, yang berada di Mekah, orang-orang Quraisy yang jangan dengar, jangan ikut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada Islam. Subhanallah. Ada yang keempat, cara yang di mana ramai di antara kita tahu, di mana akibat dakwah Rasulullah SAW ni menjadi, kan? Maka diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq dalam hadis bahawasanya semasa Rasulullah SAW sedang bertawaf di Kaabah, maka Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa orang ternama daripada Quraisy. Antaranya adalah Aswad bin Abu Talib, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il, dan mereka berempat ini berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara tokoh-tokoh yang berpengaruh ni di kalangan orang-orang Quraisy ni, mereka berjumpa dan berkata kepada Rasul SAW, ya Muhammad, jumlah kita ni, kita agree lah, kita setuju antara satu sama lain, kamu sembah berhala kami selama setahun dan kemudian kami akan ikut kamu sembah selama setahun. Maka
jika ada yang apa yang kamu sembah itu ada kebaikan melebihi dari apa yang kami sembah, maka kami akan turut mendapat habuan, dapat pahala dari kebaikan itu. Dan sekiranya kalau kami sembah ini ada kebaikan yang lebih daripada apa yang kamu sembah, maka kamu juga akan mendapat kebaikan. Nampak macam cantik ni kan? Berdua ada dapat share. Subhanallah. Maka pujukan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya apa? Ikutlah kami. Kita tak tahu mana yang benar. Kan? Maka kalau ada kebaikan daripada kami, kamu akan dapat kebaikan itu. Dan kalau kamu mengikuti kami, kami pun akan mengikuti kamu. Dan jika kamu beribadah dan kami beribadah bersama, maka kami juga akan dapat sebaik-baik ataupun beberapa kebaikan daripada agama kami. Nampak tak? Maka diturunkan surah Al-Kafirun. Subhanallah. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kan? Jadi ayat itu diturunkan. Kan? Kenapa diturunkan? Sebab permintaan 4 orang terbesar ni berjumpa Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW bertawaf di Kaabah. Subhanallah. Maka ini yang berlaku. Akhirnya semua give up. Jadi datangnya penyiksaan. Musyrikin menggunakan berbagai cara untuk mengajak, untuk menghalang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkanlah tadi, 4 cara itulah kan. Dengan tujuan untuk menghalang dakwah Islamiah sejak daripada permulaan hingga tahun keempat. Subhanallah. Maka ini berlaku. Semua cara mereka semua dah, that's it. Terlepas, tak boleh, tak load, tak ada kesan. Kan? Maka akhirnya mereka berjumpa sekali lagi. Ramai-ramai mereka berjumpa nak buat satu kumpulan. Kan? Kumpulan untuk apa? Satu grup terdiri daripada 25 orang tokoh dari pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang terkenal daripada Quraisy. 25 daripada mereka, satu grup dan satu kumpulan. Maka apa yang dilakukan oleh kumpulan ini, semuanya bersetuju. Setuju untuk apa? Setuju untuk menyiksa. Setuju untuk that's it. Dah, kita dah kasih can. Kita dah ajak dengan cara yang baik. Kita dah halang mereka. Nabi Muhammad tetap degil kan, pada kata-kata mereka degil. Makin ramai orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak mendengar nasihat kita dan sebagainya. Maka tak ada cara lain untuk memerangi Islam, okey, dengan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti dan menyiksa penganut-penganut agama baru ni, iaitu Islam. Dan mereka ni sanggup menggunakan apa saja segala bentuk kekerasan ataupun penyiksaan dan juga penindasan untuk dilakukan, untuk menindas orang-orang Islam. Subhanallah. Maka inilah yang berlaku. Akibat marah, tak dapat menahan, tidak dapat stop dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang berlaku. Maka 4 cara tadi, seperti mana saya katakan tadi, cara dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa fatrah ataupun tahap secara terang benderang, maka dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dihalang. Maka 4 cara tadi mereka lakukan. Kan? Subhanallah. Inilah yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung esok bismillah dengan cara penyiksaan orang-orang Quraisy terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap para sahabatnya. Apa yang dilalui di awal perjalanan dakwah Islamiah ini. Subhanallah, apa yang mereka lalui memang sangat dahsyat, memang sangat berat, tetapi mereka tetap bertahan dan bersabar kerana Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita jumpa esok insya-Allah biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.